untuk slot dengan tajuk Amalan IBSE dalam Bidik Darjah, model instruksi berasaskan inquiry, backward design dan rancangan pelajaran. Okey, di paparan ni saya letak ada tiga penyataan ataupun tiga perkataan lah. Pentaksiran, kurikulum dan juga instruksi. Okey, saya nak tanyalah, okey. Kalau cikgu merancang cikgu punya PDP, so yang mana dulu yang cikgu letak? Okey, boleh tak cikgu Saimah? Cikgu Saimah. Okey, antara tiga ni yang mana susunan yang cikgu letak? Yang dahulu, yang pertama, yang kedua dan ketiga. Cikgu Saimah ada ke? Okey, Cikgu Nur Hidayah. Cikgu-cikgu ada dengan saya ke? Ada. Ada. Okey, Cikgu Nur Hidayah. Minta maaf Cikgu Rosia, cuma ulang balik soalan. Okey. So kat paparan ni ada pentaksiran, kurikulum yang kita rujuk pada DSKP dan instruksi. Maksudnya arahan kan. So bila cikgu merancang RPH untuk PDP cikgu, so yang mana dulu cikgu letak? Susunan. DSKP. Okey. Okey, tengok dia punya objektif dulu. Okey, kemudian? Then tengok tahap budak. Tak. Maksudnya saya nak cikgu susun ni daripada tiga ni. Oh, okey. Kurikulum, RPH, pentaksiran. Nombor satu, okey, kurikulum, kemudian? RPH. Okey, RPH. RPH and last kali pentaksiran. Pentaksiran, okey. Terima kasih Cikgu Hidayah. Okey, saya nak minta Cikgu Haniza. Cikgu Haniza, kalau Cikgu Haniza buat macam mana? Cikgu Hidayah dia buat kurikulum dulu, kemudian instruksi, kemudian pentaksiran. Kalau Cikgu Haniza? Cikgu Haniza ada ke? Ada. Ya. Tengah duk kunyah. Ada. Tengah duk kunyah, okey. Dengar tadi. Apa ni, kita tengok DSKP dulu. Okey, DSKP dulu, kemudian? Lepas tu kita buat perancangan melalui RPH tu. RPH. And then kita decide lah apa yang kita nak dalam RPH tu untuk apa kita untuk buat pentaksiran. Okey. So saya rasa tak apalah kita dah ambil dua contoh dah. Maksudnya kurikulum, Cikgu Haniza dengan Cikgu Hidayah dia buat kurikulum dulu, instruksi, kemudian pentaksiran. Okey. So apa objektif dalam slot saya pada hari ini? Iaitu yang pertama, pengetahuan dan kefahaman terhadap backward design. Okey. Yang kedua, kefahaman dan idea bagaimana melengkapi peringkat-peringkat dalam backward design. Okey. Dan yang ketiga, pengalaman hands on untuk menjadi rancangan pembelajaran. So hari ini kita akan di breakout room agak lama lah. Okey, so saya nak cerang dulu apa maksud backward design. Okey, backward design ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama, mengenal pasti hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Okey, peringkat yang kedua, menentukan penilaian dan bukti pentaksiran. Dan peringkat yang ketiga, merancang pembelajaran dan instruksi. Ini kita panggil backward design. Okey, mari kita buat perbandingan antara kaedah tradisional dan kaedah backward design. Okey, tadi Cikgu Haniza dengan Cikgu Hidayah maksudnya dia menerangkan macam mana dia nak buat kaedah pembelajaran dia kan. Okey, tadi kalau tengok ni maksudnya Cikgu Hidayah dan Cikgu Haniza ni dia guna hak mana? Kaedah tradisional ke kaedah backward design? Tradisional. Ya. Okey. So maksudnya saya rasa memang kelaziman cikgu akan guna kaedah tradisional kan. Cikgu tentukan hasil pembelajaran, objektif, lepas tu cikgu rancang aktiviti dan kemudian cikgu buat pentaksiran. Okey, tapi hari ini saya nak memperkenalkan pada cikgu apa itu kaedah backward design. Okey. Kaedah backward design ni kita tentukan DSKP kita. Kita tentukan objektif tapi kita buat pentaksiran dulu.
Pentaksiran kita maksudnya kita nak tentukan kita nak buat TP berapa. Kalau kata kita nak buat TP 6, maksudnya kita merancang aktiviti kita dalam instruksi tu ke arah TP 6. Kita merancang RPH kita ke arah TP 6. Itulah perbezaan di antara kaedah tradisional dengan kaedah backward design. Okey, kalau di paparan sekarang, cikgu dapat lihat gambar. Gambar. Jadi dalam image ni, okey, terdapat seekor kupu-kupu, seekor kelawar dan seekor itik. Okey, jadi saya nak dalam ruangan chat, saya dah letak dah satu link yang saya tulis seat and height. Okey, so saya nak, saya minta Encik Zuri Syam tolong buat breakout room. Tak lama 3 minit je. Okey, saya nak dalam kumpulan, cikgu bulatkan kupu-kupu, kelawar dan itik. Okey, so sekarang saya rasa saya minta Encik Zuri Syam untuk buka breakout room. 3 minit je, 3 minit je. 3 minit je? Ya, 3 minit je. Hide and seek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nak kena cari apa? Kupu-kupu, kelawar dengan itik. Itik. Nak present ke? Nak present ke Kak Zul? Boleh Kak. Kak Zu dah print tapi itulah tak nampak. Gelap. Itulah siapa tak nampak. Gelap. Gambar tu macam clear sikit. Ada ni. Okay, cuba tengok. Okey. Oh dah siap dah, ada pembulan 1. Okay. Ada. Kak Nasia. Okay lah ni pakat teropong sebab yang kita print tu tak nampak, gelap. Sebab colouring kot, yang print kat rumah ni gelap. Okey, tak payah print cikgu. Saya dah tolong bulat pun dah tolong buat dah. Itulah. Bulat je. Nak tenung kat situ kan kecil. Itulah. Okay. Okey. Boleh Bulat ni. Okay. Okey, sebelum tu kita bergambar kejap boleh tak? Untuk dokumentasi. Okay. Okey. Tak apa share, tak apa yang tu. Zoom. Share screen pun tak apa. Yang share tu. Okey. Okey. Mana itik Fauzan, buka jap Fauzan. Okey, tak apa. Cikgu Bawah Rafida? kaki siapa? Cikgu Fauzan? Okey. Dekat tukul tu. Ni. Okey, thank ni. you cikgu. Okey. Okey, Nak drag benda ni teruskan. Tak boleh, kena klik ke apa? Okay. Drag. Tak boleh drag. Dia. Oh tak boleh. Oh, saya tak buat editor ke? Oh, saya Oh, alright. Kejap. Okay. Kejap nah. Satu lagi kat tangan budak tu. Dekat Kat tangan budak. Tangan budak mana? Budak yang baju polkadot lah. Polkadot ni. Ada okey. apa? Tangan dia ada apa kat situ? Ritik. Ada kelawar. Tak, itik dekat sini. Itik dekat kaki anjing ni. Lepas tu dekat tangan budak tu. Dekat tangan budak tu apa dia ya? Ada apa? Mana? Kelawar? Tak nampak. Oh. Ada kelawar kat tangan tu. Kelawar. Kelawar. Tengah-tengah antara budak perempuan dengan budak lelaki tu. Antara budak perempuan dan budak lelaki tu. Okay. Ni sini. Ada kelawar. Allah panggil dah. Lepas tu ramai-ramai kat atas pokok. Ni. Gambar Ramai-ramai kat atas kepala budak. Atas kepala budak. Lelaki-lelaki tu ada daun tu kan? Ada ramai-ramai kat situ. Dalam daun tu ada ramai-ramai. dalam daun.
Tu. Ya, Macam mana? Ya, Oh ni betul. ni. Dia Nampak dah. panah. Tapi tak boleh bawa ni. Tak boleh nak drag Anak ke? panah, anak panah. Ada anak panah tak? Bubuh anak panah. Anak panah. Okey lah, lukis balik. Boleh lukis balik. Anak panah tarik Pi, boleh tak? Subhanallah pasal ni. Buat sendiri. Buat bulat sendiri. Buat. Tak boleh nak edit. Oh, comment only lah. Oh so satu dekat sini. Apalah. Bagi tahu je lah. Okey. Lepas lagi beritahu kat mana-mana. Okey. Sebab dah tak boleh buat. Orang lain pun tak buat tu. Okey. Okey lah. Satu dekat Balik, kaki orang, satu dekat rama-rama, Okey. satu lagi dekat mana? Bukan kaki orang, kaki anjing. Kaki anjing. Anjing. Kaki anjing. Antam sajalah. Kaki anjing. Yang Itu atas Daun, kelawar kat mana? Lawak antara Kelawak budak saja saya tak nampak. Tu nampak tu, dah nampak. Ha dia pun dia lukis Ada, lawak ada, tu. ada. Ya. Oh, ya ke? Nampak tak dia punya sayap tu? Mana saya? Mata Nani, kat mata Nani, kat Nat tak nampak. Siapa tak nampak sekali jemaat lagi ya? Nampak. Nampak tu. Ya Allah nak tunjuk je nak. Okey, jomlah jom. Tu clear tu. Tu. Mana? Ni. Macam mana nak tunjuk? Tu ada lengan dia, lengan dia tu. Atas dia ada daun kan, nampak tu macam dia kepok dia tu kan. Tu. Budak lelaki ke budak perempuan? Budak lelaki dan budak perempuan antara dia tu. Ni, Allah. Tu. Okey, nampak dah Dekat dah. Lihat tu dia punya sayap tu. Ni. Itu sayap kanan dia. Betul. Tu. Dia. Okey, cikgu cuba dulu. Cikgu buat sendirilah. Buat sendiri. Edit lah. Cikgu bulatkan sendiri, boleh kan? Ni lah kita bulatkan lah. Bulat je. Okay, Bulat. Ni besar. Itu. Okay. Nak pakai? Okay, edit lah. Edit. Insert. Ni Itu insert komen. komen. Apa bondo nak letak apa ni? Tak boleh dekat tu. Dekat mana tools? Dekat tools lah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Macam mana? Tak boleh. File? Nak lukis. File tak ada apa. Edit comment only. Memang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita habak je lah kat mana. Okey, abang je kat mana nak? Alright. No problem. Kumpulan 3, rama-rama. Okey, kejap. Rama-rama je dulu. Kami nak. Tak, kita bagilah seorang satu. Kita bagi seorang satu. Kita bagi seorang satu. Okay, kumpulan 3 jumpa rama-rama dulu. Kami Kumpulan 5 jumpa Etik. Kami jumpa rama-rama dekat daun pokok. Ya, pandai. Dok, pasal hak lain tak Cikgu jumpa. ni tunjuk dah. Sebab yang lain tak jumpa. Oh ya ke? Kami sebab tengok kat kaki anjing belakang. Sebab tu Jumpa 3-3. Sebab tu offer yang nampak dulu. Cuba tengok kat anjing, kaki anjing belakang. Nampak tak? Nampak tak? Okey, kumpulan 3. Cakap saya kat mana kupu-kupu? Kupu-kupu dekat daun. Dekat daun. Ni Daun sini pokok. Daun Sini. dekat batang pokok. dekat batang pokok antara atas pagar. Atas pagar. Atas kepala budak lelaki tu. Sini. Atas lagi, kanan, atas lagi. Okey, atas sikit lagi. Okay, tenung. Okey, saya nak tanya Cikgu Ismi. Okey. Kemudian satu lagi mana? Sini kan ni? Betul. Okey. Okey, kemudian Cikgu kumpulan 5. Kat mana kupu-kupu? Kupu-kupu kat tempat Safa. Kelawar. Saya share screen juga. Boleh share. Okey. Saya stop. Sebenarnya saya buat boleh pun. Ya biasalah. Kita merancang, Allah merancang. Tapi sebaik-baik perancang adalah Allah. Sebenarnya dia nak bagi kemahiran pada cikgu. Situ kelawar. Ya. Kelawak. Okey. Sini lagi mata dia 4. Okey. Betul lah ramah-ramah kat sini. Nampak. Okey, kelawar dan itik. Okey, so tahniah. Okey. Okey, so kalau kita saya share balik skrin. Kalau kita tengok kepada 3 objek tadi, kalau cikgu nak
menghasilkan satu lukisan seperti yang kita tengok tadi. So kita buat lukisan tu keseluruhan dulu ke ataupun kita letak objek tu dulu? Objek tu. Objek dulu. Letak objek dulu kan. Jadi maksudnya pereka image ni dia akan letak objek dulu untuk menghasilkan satu lukisan yang baik. Maksudnya objek tu lebih mudah. Betul tak cikgu? Okey, so saya akan cerita apa bahan yang diberikan oleh Pusat STEM Negara. Okey, ini bahan yang diberi. Okey, maksudnya dia menceritakan tentang big idea, okey, essential question dan 6 facet of understanding. Jadi kat sini aktiviti ni memang saya tak buat. Sebab cikgu dapat nanti cikgu kan kenapa TPU tak terang. Maksudnya aktiviti ni kita tak buat sebab saya rasa ada aktiviti yang lebih penting lagi. Okey. Ini pun samalah aktiviti tadi. Sebenarnya dia nak merancang nak gubah rancangan pembelajaran ikut backward design. Tapi kita akan buat juga. Okey, kemudian untuk slide seterusnya, okey, model instruksi dalam PDP Sains. Okey, kalau tengok kat sini kita ada 4 kumpulan dan ada 4 jenis model. Iaitu model instruksi 5E, okey, model instruksi 7E, okey, Rhythm 5 phase constructivist model dan yang keempat ni, kumpulan keempat dia suruh kita bandingkan model 5E dengan model Rhythms 5 phase constructivist model. Okey, maksudnya yang ni sebenarnya kita nak buat dalam kumpulan. Okey, buat pengetahuan semua peserta. Sebenarnya yang ni kita telah buat bersama saya panggil JU yang lama lah. JU yang lama kita buat di IPG Sultan Abdul Halim. So kita dah buat yang ni. Ingat lagi tak? Cikgu Syafa ingat lagi tak? Kita buat yang ni? Ingat. Cuma hari ni disebabkan kita berbengkel dalam norma baru, saya hanya nak fokus tentang model 5E. Okey. So dalam model 5E ni, saya rasa cikgu pun dah sedia maklum. 5E ialah engage, explore, explain, elaborate dan juga evaluate. So waktu engage ni sebenarnya kita nak melibatkan murid dengan big idea. Kita nak melibatkan murid dengan big idea. Maksudnya di sini kita selalu mencetuskan, kita bawa budak tu kepada topik yang kita nak ajar. Okey, kemudian waktu explore, okey, maksudnya di sini kita kembangkan big idea kita tu dan kita buat penerokaan dengan pelajar. Okey, kemudian explain. Jadi explain, maksudnya kita minta murid menerangkan apa yang dia ada buat tu dan di sini kita nak masukkan konsep-konsep sains. Sebab itulah waktu explain ni kadang kita tengok ada disiplin yang lain. Kan? Maksudnya di sinilah kita boleh tengok sebab tu explore tu dia buat, dia ada STEM kan. Maksudnya dia boleh explain, kita boleh tengok kemampuan pelajar. Kemudian elaborate. Okay, elaborate ni atau kita panggil pengembangan ataupun pengolahan. Masa ni kita nak murid tu dia kembangkan pengetahuan kepada dunia sebenar. Kalau dia belajar tentang pendulum, apa dia boleh kaitkan dengan dunia sebenar mengenai pendulum? Maksud saya contoh dia, dia boleh tengok maksudnya dalam grandfather clock. Jadi itu yang kita nak. Apa yang pelajar belajar dapat konsep tu, dia boleh kaitkan dengan situasi sebenar. Dan pada masa elaborate juga, pelajar ni dia boleh membuat penambahbaikan terhadap kalau dia buat PBL tu kan, projek dia. Okey, dan akhir sekali evaluate. Evaluate ni murid ditafsir pelbagai cara, sama ada secara lisan, pemerhatian ataupun penulisan. Okey, jadi evaluate ni ada kalau dia duduk di belakang? Tak. Kalau kita tengok Puan Umi pun dah tunjuk dah. Okey, dah tunjuk bagaimana evaluate ni berlaku di sepanjang proses 5E. Bukan kita tunggu di belakang sekali. Okey. Jadi saya bagi contoh, kalau saya nak buat PBL, saya akan bagi rangsangan kepada pelajar. Dan rangsangan saya itu, ataupun tugasan yang saya bagi itu, di sinilah saya membezakan sama ada inquiry itu jenis-jenis inquiry. Biasanya kalau kita nak buat PBL ni, cikgu kata TP6 kan. Masa tu saya tengok sama ada saya nak buat inquiry terbuka ataupun inquiry terbimbing seperti mana yang telah dijelaskan oleh Cikgu Siti Rohayu. Kan, cikgu dah tahu dah kalau terbuka ni apa pun tak bagi, budak tu fikir sendiri. Tapi kalau terbimbing ni, kita bagi persoalan, prosedur dilakukan oleh pelajar.
Okey. So bila kita bagi sesuatu kerangka ni, maksudnya pelajar tu dibimbing. Okey, kemudian saya nak tunjuk contoh. Ini amalan IBSC saya di sekolah. Saya menggunakan 5E. Maksudnya pada fasa engage kan, apa yang saya telah terangkan, TPU yang lain pun telah terangkan, kita nak berlakunya individu. Lakaran secara individu. Bila kita bagi persoalan tadi, saya nak pelajar tu mereka cipta roller coaster. Okay, jadi pelajar reka secara individu, kemudian duduk dalam kumpulan, dia hasilkan satu yang terbaik. Ini ialah contoh. Contoh lakaran roller coaster pelajar saya. Okey, kemudian waktu explore. Pada masa explore ni maksudnya pelajar membina lah prototype roller coaster tu. Dan saya selalu menekankan tentang amalan teknologi hijau, kelestarian alam. Okey. Okey, kemudian fasa explain dengan elaborate. Okey, explain ni jadi untuk kita jadikan PBL kita tu menarik, maknanya kita saya selalu buat bentuk pertandingan. Bentuk pertandingan. Macamlah Puan Nurmi buat kan, smoker. Kita nak cari jarak paling jauh. Kereta tu bergerak. Okey, Cikgu Hemi pula. Maksudnya bila kita buat sesuatu, kita put dia kan. Maksudnya kita buat sesuatu benda tu kita nak buat dalam bentuk pertandingan supaya pelajar tu bersungguh-sungguh menghasilkan prototype yang terbaik. So di sini maksudnya pelajar buat, saya guna pengetua untuk menghakimi produk mereka. Okey, so bila kita dapati ada yang menang, ada yang tak menang, okey. Jadi pada masa tu pelajar yang roller coaster dia, model roller coaster dia tu kurang baik, so dia tahu di mana kelemahan. Walaupun kalau kita tengok kat sini, saya punya tahap persesi saya nak tengok tentang tajuk saya kan. Saya nak tengok tentang tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Tapi apabila pelajar buat, sebenarnya dia ada elemen geseran kan, konsep geseran. Kan? Jadi maksudnya kita walaupun kita nak uji pada standard pelajaran, sebenarnya dia ada lagi konsep-konsep sains yang kita boleh aplikasikan. Okey. Okey, kemudian untuk evaluate, macam mana saya nak evaluate? Sebenarnya kalau cikgu tengok gambar ni waktu explore, jadi pada masa ni ini adalah hari terakhir tahun lepas sebelum sekolah ditutup. Bila abang esok sekolah ditutup, ini adalah hari terakhir. Jadi saya sempatlah buat pentaksiran, ada ni. Kemudian pelajar juga hantar, sama ada dia boleh hantar dalam bentuk video ataupun dia hantar dalam bentuk laporan. So kita ada rubrik. Rubrik yang kriteria yang diberikan oleh BPK untuk menilai PBL adalah reka bentuk, proses, aplikasi, pengetahuan, persembahan masing-masing adalah 20%. Okey, dan saya sendiri membina sebab ini terlalu besar 20%. Jadi saya kecilkan skop dia supaya senang mentafsir pelajar. Okey, so saya adakan sendiri rubrik untuk mentafsir pelajar. Jadi maksudnya berlakulah adil kat situ kan. Okey, jadi untuk pentaksiran, slot yang seterusnya ada rakan TPU yang akan cerita bagaimana pentaksiran. Dan Cikgu Hemi akan cerita bagaimana tools tu dibina. Okey, so kalau cikgu perhati kita tengok dalam Google Drive, link yang kami beri itu, ini ialah bahan untuk part saya, untuk amalan IBSE. Okey, jadi cikgu tengok memang banyak. Saya tak pastilah sama ada cikgu sempat hadam ataupun tak kan, sebab banyak. Cuma kat sini saya nak fokuskan, kepada beberapa perkara je nah, kejap. Okey, so kalau tengok kat sini, dia ada PDF dengan PowerPoint. Okey, PowerPoint itu PowerPoint yang saya guna, cuma saya tambah supaya cikgu mudah faham. Okey, so saya pergi kepada slot 16B. Okey, so kalau kita buka, cikgu akan dapati ini lampiran. Dalam slide tu dia akan sebut ini ialah lampiran. Okey, kalau bagi sekolah yang biasa sekolah ada sekolah TS25, saya rasa dia familiar dengan format ni. Ini ialah format dalam TS25. KMR, PBL. Okey, so kalau kat sini dia ada dua subjek. Kita modularkan. Okey, tapi tahun yang berbeza, ni sekolah rendah kan. Kemudian kita ada big idea. Kita ada essential question. Okey, so yang ni semua sebenarnya telah dilaksanakan semasa fasa 3. Fasa 3 maksudnya pada fasa 3 tu
yang Cikgu Zu, Cikgu Tahira kan ikuti tu, maksudnya JU ni dah buat dah. Cuma sekarang ni kita nak buat juga. Tapi kita kalau saya nak suruh cikgu buat daripada ikut borang ni, saya rasa memang tak sempat. Okay. So apa yang saya nak fokus kepada 5E sahaja. Okay. Engage, explore, explain, elaborate dan evaluate. Saya nak cikgu fokus kat situ saja. Okay. So seterusnya, okay. Okay, yang ni maksudnya tadilah bahan-bahan. Kalau ikut dia ni, dia nak kita duduk dalam kumpulan. Dah memang kita dah duduk dalam kumpulan dah. Okay, so pusat STEM nak kita rancang RPH. Okay, rancangan pembelajaran, kemudian bentang. Okay, yang ni yang kita akan buat. Okay, dan dia kata ni untuk fasa evaluate ni, dia kata nanti slot yang seterusnya. Okay, ini contoh yang diberikan oleh pusat STEM untuk sekolah rendah. Maksudnya, kalau cikgu rujuk lampiran S16B5 ni, maksudnya sains tahun 4 ni dia ambil standard kandungan 7.2. Standard pembelajaran 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3. Okay, so kat sini dia kata ambil topik sains tahun 3, mata pelajaran gabung jalinkan dengan matematik tahun 5. Okay, so saya tak buat yang ni. Cuma saya nak cerita kat cikgu sebenarnya apa yang ada dalam slide. Okay, yang ni sekolah menengah. Jadi ini yang saya nak buat dengan cikgu. Ini saya nak buat dengan cikgu. Okay, untuk yang ni standard kandungan dan standard pembelajaran ni saya dah bagi dah. Saya bagi, cuma okay. Dia sebut anda dikehendaki memilih standard kandungan dan standard pembelajaran dari mana-mana pelajaran sains sahaja dari mana-mana satu tingkatan. Okey, kalau ikut kat sini dia suruh tingkatan 2. Sekarang ni dalam slide cikgu. Macam mana? Okey. Sekejap lagi kita akan masuk breakout room. Kejap. Okey. Dalam breakout room, okey, saya akan bagi link Google Slide. Cikgu ikut kumpulan masing-masing. Okey. Dalam masa 20 minit kita akan bincang. Okey, kemudian untuk di SKP saya sediakan. Okey, saya buka dulu yang ni. Okey. Ini dalam Google Slide. Sekejap lagi cikgu masuk ikut kumpulan masing-masing. Kalau cikgu tengok kat sini, okey, sekejap lagi saya minta lah cikgu bubuhkan nama ahli kumpulan cikgu nah. Okey, saya letak kumpulan 1. Kumpulan 1 saya dah bagi dah. Sebab saya ambil benda yang biasa cikgu buat di sekolah. Tajuk ketumpatan saya ambil TP6. Okey. Standard pembelajaran membuat inovasi objek, makanan dan minuman menggunakan konsep ketumpatan. Okey. Cuma apa saya nak cikgu bincang dalam kumpulan cikgu, cikgu tulis objektif pembelajaran, cikgu fikirkan jenis inquiry dan kaedah pentaksiran. Okey. Kemudian saya letaklah dalam DSKP dia sebutlah catatan elemen keusahawanan boleh diterap dan dipraktikkan dalam aktiviti ni. Okey. Kemudian saya nak cikgu fikir dalam kumpulan, okey, tajuk apa yang cikgu boleh gabung. Tak kira lah daripada tajuk tingkatan 1 ke, tingkatan 4 ke, contoh, saya bagi contoh supaya cikgu mudah faham. Kalau tingkatan 1 tadi, tajuk ketumpatan. Okey, mungkin cikgu nak boleh fikirkan tingkatan 4 apa? Teknologi hijau ke kan. So maksudnya cikgu gabung jalinkan. Saya nak tengok di sini. Okey, sebab saya nak kita buat secara modular kan. Okey, so cikgu boleh cikgu bincang maksudnya nanti bagi kerja. Seorang buat yang ni, seorang tab yang ni. Okey, standard kandungan, standard pembelajaran nak ambil mana? Dengan cepat, saya akan bagi link tu. Saya dah bagi dah dalam ruangan chat tu, saya dah bagi. So yang penting cikgu bincang dengan rakan kumpulan nak buat apa. Okey. Kemudian, okey, untuk kumpulan 2, sama. Tajuk ketumpatan. Okey. Kumpulan 3 saya ambil tingkatan 2. Nutrisi. Okey. Kumpulan 4 pun sama. Saya letakkan nutrisi. Okey, kumpulan 5 dan kumpulan 6 sama. Saya letakkan apa? Kesan daya. Okey. Kesan daya. Ataupun kalau cikgu rasa susah nak fikir, cikgu ada idea yang cikgu dah ni, cikgu boleh
Buang, kata cikgu tak mau ini, cikgu boleh buang, cikgu boleh guna yang cikgu. Tak ada masalah. Okey cikgu? Clear tak? Cikgu clear tak? Clear. Okey, so sekarang saya minta Encik Kuzurisha, okey, buat backup room. Kita dah 20 minit. Cikgu Nosiah boleh kongsi link yang tadi tak? Tadi kan bila masuk dia hilang tu. Oh, tu Ya. Okey. Okey, sekejap saya buka dulu. Ni saya dah letak komen. Editor, sorry. Saya letak editor. Okey. Okey, ni kalau cikgu tengok kan saya dah bagi dah link di SKP, lepas lagi saya letak balik. Okey, saya pergi. Ada. Okey, saya minta Cikgu Zurisha. Okey, buat backup room. Okey, sudah buat. Okey. Saya kat Telegram pun saya dah letak dah cikgu yang di SKP tu kalau cikgu nak access. Salam. Okey, boleh faham tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Tak apa, maksudnya kalau tak siap sepenuhnya cikgu just bincang idea tu kan. Dan so memang takkan sempat. Ziha nak share slide tu tapak tu? Boleh. Okey. Ziha di SU dah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okay. So Kak Nofsi dah letak kita ketupatan. Okey, le ni kan macam Zu dengan Tahira dah biasa buat. Okey, maksudnya saya tak mau dengan Tahira ni, kami tak mau kami yang macam bagi tu. Le ni kita tengok macam mana. Kami akan macam kita guide. Okey, so le ni kita cuba isi benda tu sama-sama lah. Rafidah pun rasa dah tadi tu kan? Rafidah pun dah dia boleh. Allah insyaAllah. Jom kita tengok. Kita guide lah kita ni. Okey, jom kita tengok. Kau bagi idea. Kak Nusia, apa yang ni comment only? Tak. Comment? Tadi dah ubah dah. Editor kan? Tu comment only tu. Ni comment only. Dah, kau tak tadi kau Nusia tak tekan done kot. Ubah dia tapi tak tekan done kot. Tu kejap. Ambil hari ni dia buat hi pula. Aduh. Tekan editor tu. Okey, kejap balik. Okey, kita bincang dulu. Okey, so kalau kata kita tengok sini standard pembelajaran tu kan dia memang ada dalam DSKP kan. Okey, membuat inovasi objek, makanan, minuman. Okey, sekarang kita punya objektif tu. Maksudnya yang tu dia bagi standard pembelajaran, maksudnya umum lah kan. Ni So ada kalau dalam sini kelas tu yang ni. Kita nak buat yang 1.5 berapa tadi? 1.5.6 kan? 6. Ni yang membuat inovasi objek makanan ataupun minuman menggunakan konsep ketumpatan. Okey. So ni kena daripada standard tu kena ubah jadi objektif lah. Sebenarnya dalam kelas tu cikgu nak buat apa untuk mencapai 1.5.6 tu. So ayat dia tu lah. Kena refresh kau ni. Try tengok. Dah. Tu dah okey kot. Dah okey dah. Dah okey. Boleh dah? Okey. Dah boleh dah. Boleh dah. Aduh. Okey, boleh tak apa. Boleh dah. Okey, boleh jalan. Objektif pembelajaran. Okey, sekejap. Belajar boleh membina. Okey, kita nak bina apa? Selalunya kalau form 1 ni kami buat inovasi minuman tu lah kan. Yang buat cendol ke kan. Ais kacang. Macam tu lah. So nak bina apa ni? Dia nak inovasi objek atau makanan atau minuman. So nak buat apa? Ni tajuk tingkatan berapa? Tingkatan 1 ke tingkatan 2? Tingkatan 1. Ini tajuk tingkatan 1.
Okay. Siapa lagi yang boleh? Boleh. Maksudnya tapi kita apply konsep ketupatan lah. Macam kalau ikut pengalaman kita orang tu macam kalau buat minuman makanan ni budak excited lah. Tapi tak buat dalam makmal sebab lepas dah ni semua nanti nak makan kan selalu buat kat kantin lah. Tapi sebelum rehat ke macam tu lah. Kalau macam Ziha yang contohnya kalau macam yang inovasi ni macam yang berkenaan dengan ketumpatan ni betul konsep saya silap kan? Contohnya kalau macam kita nak buat teh ais 3 layer tu. Betul. Okay. Lepas tu maksudnya kita nak budak tu dapat capai sampai dapat dia punya konsep ketumpatan tu. Dia boleh explain kenapa 3 layer tu terbentuk. Kenapa mesti ada 3 layer. Bahan tu bahan apa, dia lebih tumpat daripada apa. Maksudnya dia boleh buat comparison apa semua macam tu lah. Tapi kita sediakan bahan lah. Dia buat hands on tau. Dia bukan imaginative je lah. Maksudnya kita sedia bahan. Lepas tu kita tak cakap pun. Ini macam terbuka tau. Kita sediakan bahan atas meja. And then kita cakap je. Okay. Create something. Guna konsep. Macam tu. Guna konsep. So maksudnya kat sini kita perlukan juga lakaran. Maksudnya murid mesti lakaran dulu kan? Lakaran macam mana dia nak buat. Contoh kalau kita nak buat macam 3 layer AI kan? Objektif dah settle lagi. Tapi dia macam kalau kita nak konsep 5E kan, dia punya yang first tu engage tu, kita kena tarik perhatian budak tu. Maksudnya kita mungkin bagi situasi ketumpatan dekat laut mati ke, orang terapung ke kan. Maksudnya kita nak bawa budak ke konsep ketumpatan tapi kita tak boleh buat apa yang kita nak buat tu, maksudnya tunjuk teh ais terus, tak boleh. Maksudnya kita nak bawa je, kita bawa something yang menarik. Kadang ada orang letak lagu kan, maksudnya itu engage, nak tarik dia ke big idea tu. Buat apa? Ya. So maksudnya yang dekat objektif tu bagi saya yang itu dia dah masuk dah. Maksudnya engage ni dia nak akan lebih kepada tarikan. Kan? Maksudnya yang engage tu maksudnya kita tunjuk video something lah. Tapi yang Cikgu Fauzan ni maksudnya dia dah pergi ke aktiviti nak bina lah kan. So dekat objektif tu membina. Ni dia. Makanan dan minuman. Dia boleh objek makanan dan minuman. Objek boleh. Okay. Traffic light, lampu isyarat. Lampu isyarat. Pelajar boleh membina tiup lampu isyarat. Menggunakan konsep ketupatan. Menggunakan konsep ketumpatan. Okay. Okay. Right. So jenis inquiry kita, inquiry terbuka. Kalau nak buat terbuka boleh lah ataupun nak yang terbuan tu boleh. Dia rasa kalau terbuka dia maksudnya maksudnya kita lepas engage budak kita tak boleh sebut kita lepaskan. Kita tak boleh terus lepaskan. So kita jangan buat terbuka, kita buat terbimbing. Terbimbing lah. Terbimbing lah. Terbimbing. Okey. So kaedah pentaksiran kita? Kaedah pentaksiran lisan macam tu ke? Boleh lisan, boleh melalui bertulis kan? Rasanya boleh bergabungan ni. Gabungan lah. Macam boleh gabungan. Gabungan tu cumanya kita boleh mungkin kita buat dalam dalam kurungan apa dia gabungan kita tu. Okay. Pemerhatian boleh semasa dia orang conduct kan. Tapi rasanya ni kita tinggalkan dulu, kita bincang dulu yang 5E dulu. Apa kita nak buat waktu engage, kita nak buat waktu tu semua dulu. Ini tinggal lagi kita sambung balik. Yang ni. Elemen. This one. Yang ni bukan yang tadi tu? Standard kandungan tu apa? Bukan, yang ni. Kumpulan satu, lepas tu dia ada, okay yang ini the first slide untuk kita. Sebenarnya first slide kita yang ni dia letak, dia suruh letak nama yang ni. Ali. Tak apa, sekejap lagi Zia letakkan. So yang ni.
Yang ni kumpulan 1 dia bagi yang ni dulu. Maksudnya kita kena isi dekat yang warna merah tu. Lepas tu dia bagi slide nombor 2 kita yang ni. Elemen keusahawanan boleh diterap dan dipraktikkan dalam aktiviti ini. Sebab selalunya kalau macam idea dia, maksudnya kalau kita buat benda tu makanan minuman, kita boleh buat jadi macam hari kantin lah. Lebih kurang macam tu. Cikgu Fauzan, dia ni boleh jadi hiasan kot noh. Sebab macam pernah tengok dia buat tube tu, dia buat hiasan ni. Lepas tu yang ni rasanya RPH kot. Yang ni RPH dia. Dia minta terus kita buat RPH tadi kan, yang kita punya engage apa semua tu kan. Sebab dia tu tinggal dulu yang backward design tu, dia suruh tinggal dulu. Dia suruh kita buat dulu yang terus kepada yang standard kandungan ambil balik ke atas kan. Ada dah tadi dia. Ni. Tu. Standard kandungan dah ada atas. Lepas tu yang this one. Alah, dia macam ni lah pula. Dia tak boleh copy Control V. paste. Dia boleh control C kat sana, lepas tu Control V kat sini. Alright. Lepas tu yang ni standard pembelajaran. Okay. Control C. Control V. Okay. Tingkatan kelas tak payah lagi kot. Tingkatan 1. Buat yang 1 adil ke 1 tingkatan 1 je. 1 adil. Okay. Okay. Lepas tu yang ni. Penglibatan aktiviti. Engage. Okay, ni engage lain lah, engage. Okay, so macam mana nak tunjuk video ke macam saya pernah buat juga benda ni bentang masa fasa 2 tu kan. Saya buat macam gambar budak terapung dalam laut mati tau. Jadi macam kita sebut laut mati tu pun benda tu dah macam dia orang dah excited dah kan. Dia orang dah tanya lebih dah. Tunjuk pula orang baca paper kan. Maksudnya paper tak basah kan. So ikut. Maksudnya kita nak menjurus ketumpatan tapi kita ambil something yang menarik lah. So aku ada idea lain ke kan. Ataupun boleh juga kalau nak yang berdekatan dengan kita just ambil satu gambar, ambil satu gelas dengan telur dekat bawah. Kemudian telur tu dekat atas. So kita boleh dekat engage kita boleh maksudnya. Pasal apa boleh berlaku. Nanti kan kita akan ada sesi soal jawab kenapa telur ni ada timbul kat atas, satu lagi kat bawah. Contohlah. Dia tulis murid ditunjukkan dengan gambar kot ataupun tak payah tunjuk. Tunjuk benda. Benda tu buat benda. Real thing. Real bawa gambar gelas dengan telur. Murid. Murid tu dia apa? Ditunjukkan kot kan? Ditunjukkan lah. Ditunjukkan dua situasi telur dalam air. Betul, telur dalam air. Satu dalam air. Satu lagi dah terapung kan? Dia tulis situasi satu tu. Satu terapung. Okey. Satu lagi tenggelam. Dan satu lagi tenggelam. Okey. Okey, lepas tu nombor 2 tu murid diminta menyatakan pemerhatian. Maksudnya kita nak ambil idea awal dia. Perhatian untuk mencetuskan idea awal mereka. Okey, lepas tu nombor 3. So and then barulah cikgu relatekan guru akan macam mana? Murid tak boleh bagi guru. Dia murid. Murid idea dia murid akan dibawa macam murid akan macam mana nak bawa dia ke tajuk hari tu. Macam mana Tira? Murid lah bagi pendapat dia sebab apa jadi macam tu. Daripada tu. Nombor 2, murid diminta menyatakan pemerhatian untuk mencetuskan. Lepas tu dia bagi sebab balik. Sebab apa jadi macam tu. Reasoning murid akan menyatakan influence mereka. Yes. So dekat sini akan ada macam lah. Satu mungkin telur tu dah busuk, dia akan ada kat atas. Betul tak? Maksudnya kita big idea ni maksudnya kita sediakan dia untuk next level. Macam tu. Ada tak ataupun saya punya cadangan kita kan inquiry, kita latih dia tanya soalan. Apakah soalan yang boleh di-create daripada situasi? Dia tengok tu dia pun nak tanya apa.
Lepas tu depa tulis kat kertas, lepas tu sekali kita buat macam style cikgu yang profesor tu kan. Maksudnya apa soalan tak jawab lagi, apa soalan tak jawab lagi. Tu di perlibatan ke dekat penerokaan? Okay, fine. Aku dulu, biar dulu. Yang itu kita boleh buat sebagai sesi Q&A. Q&A maksudnya murid yang akan bertanya soalan. Maksudnya daripada pemerhatian daripada tu apa yang dia akan tanya. Boleh juga lah. Tak apa, yang tu kita terang lah kot nak tulis kat kita ada banyak pasal lagi ni. So mungkin yang penerokaan tu yang kita sedia, penerokaan tu kita sediakan bahan tu lah. Sediakan bahan. Bahan dan apa, kan kalau yang terbimbing maksudnya kena ada apa? Kena ada arahan ni. Kena ada apa tu? Kita terus tulis je lah murid menjalankan apa berdasarkan bahan dan itu tugas cikgu. Murid menjalankan tu ya. Murid menjalankan aktiviti. Tapi kan Tahira, kalau 5E kena ingat mula individu tau. Maksudnya kena mula individu dulu. Buat je tak apa, murid menjalankan aktiviti secara individu. Bukan Kak Zu. Dapat saya yang inferen tadi individu. Murid menyatakan yang inferen tu suruh dia tulis ya dulu. Tak boleh? Ke secara individu. Individu. Idea tu secara individu dulu. Okey. Lepas tu maksudnya penerokaan, diorang kena bincang dulu dalam kumpulan, lepas tu baru come out dengan aktiviti lah kot. No, dia whatever pun individu dulu. Walaupun penerokaan. Maksudnya macam dia pun tengok barang kat depan, dia pun tak payah pegang lagi barang tu. Macam masing-masing fikir dia design sendiri dulu. Kerana kita bagi 10 minit tu, murid tu akan kita jangan buat jalan aktiviti terus. Kita buat apa? Merancang. Murid merancang. Murid merancang dulu secara individu. Merancang dan melakar. Yes. Merancang dan melakar. Melakar apa Cikgu Fauzan? Lakar apa? Lakar tiup tu lah. Secara individu tu. Lepas kita letak bahan dah kat depan. Prototype ke? Tiup terus bagi je terus tiup tiup lampu isyarat. Murid merancang dan melakar tiup lampu isyarat secara individu. Lepas tu nombor 2 lepas tu berdasarkan barang bahan dan bahan yang disediakan. Berdasarkan bahan yang disediakan. Okey, titik. Lepas tu baru idea individu tu dibincangkan dalam kumpulan, lepas tu idea terbaik dipilih. Idea individu dibincangkan secara berkumpulan. Idea terbaik dipilih. Idea terbaik akan dipilih sorry. Pilih. Okey. Lepas tu nombor 3 kena tambah 3 tu aktiviti dijalankan lah. Murid menjalankan aktiviti. Secara berkumpulan. Menjalankan aktiviti secara berkumpulan. Okey. Penerangan tu. Penerangan tu ni lah kan, murid menjelaskan hasil dapatan. Terus jelaskan, maksudnya presentation lah waktu tu. Presentation terus. Penerangan ni presentation. Murid menjalankan menerangkan menerangkan. Okey. Hasil dapatan. Dapatan kumpulan. Okey. Lepas tu nombor 2. Lepas tu dekat bab sini soal jawab pun akan berlangsung ni. Maksudnya lain. Nak tulis apa? Sesi soal jawab. Sesi soal jawab berlangsung. Soal jawab berlangsung. Okey. Betul apa lagi dekat penerangan ni? Itu je lah kan kalau ikut kan. Dia nombor 3 tak adalah. Tak payahlah. Kita nak bagi okey. Yang pengembangan ni pula, okey, macam mana budak relatekan ketumpatan tu dalam daily life dia. Maksudnya kita lanjutkan, kita bagi satu masalah yang dari dalam daily life dia and then dia solve.
Itu maksud dia yang pengembangan ni. Kita relate dengan dia punya life tapi kita bagi situasi. Macam apa contoh kalau kami buat nutrisi. Kalau macam tu, kalau macam pengembangan ni kita boleh masuk yang berkenaan dengan akak punya tadi tajuk yang berkenaan dengan yang laut mati tu. So maksudnya walaupun benda ni bukan berlaku bukan daripada yang dia nampak, tapi sebenarnya kita bawa dia sebenarnya laut mati tu sebab kandungan garam dia tinggi kan. So maksudnya kita suruh dia explain situasi laut mati, kenapa orang boleh baca paper dalam laut mati lah kan. So kita tulis sini murid situasi macam mana murid ada lain ke ada lain. Tak tahu, boleh je. Boleh juga. Maksudnya dia kembali kepada dia punya stimulus. Boleh. Maksudnya tadi dia terang balik. Sebab tadi kita tak cakap betul ke tak kan? Kita hanya dengar dia punya. Dia cuma relate berkenaan dengan dia punya. Tapi tadi budak dah explain yang berkenaan dengan tube tu. Kemudian bila kita perkembangan dia relate pula dengan kehidupan seharian. Maksudnya apa yang berlaku dekat laut mati tu. Macam itulah. Okey. Murid apa? Murid menjelaskan. Murid kembali bukan dia jadi macam mana dia kena relate, bukan dia kena relate dengan daily life dia. Kita bagi situasi kita bagi orang tu terapung kat laut mati kan. Maksudnya murid diberikan situasi murid diberikan satu, bukanlah situasi, dia kata apa macam gambar je kot, kita bagi gambar situasi laut mati. Murid bolehlah juga. Ataupun sebenarnya kan pengembangan ni kita bagi dia masalah dia kena solve tau. Macam nutrisi kan, kalau kita pengembangan ni kita bagi macam anda sebagai pakar nutrisi, okey ada seorang pesakit datang kurus. Jadi macam mana nak buat? Itu maksudnya. So dekat pengembangan ni saya rasa kan maksudnya macam gunakan konsep ketepatan buat rakit ke macam tu. Macam kamu rumah kamu selalu banjir katakan. Lepas tu macam mana nak buat? Kan ada orang create rumah yang bawah dia letak tong drum lah kan. Jadi bila banjir terapung, kita bagi masalah. Dia bukan menjelaskan kalau macam tu masalah. Kalau macam apa kata kalau macam kita kata okey anda terdampar di sebuah laut ke kata kan. Kemudian kita bagilah situasi bagi tahu juga yang laut mati tu. Macam mana? Okey. Kita macam anda terdampar di sebuah laut, okey. So cuba kaitkan dengan apa yang anda belajar hari ni dengan apa yang benda yang perlu dibuat. Perlu dibuat, maksudnya ada pulau dekat depan, katakanlah kita cakap kan okey anda terdapat di satu pulau yang tak ada orang, tapi dekat depan tu ada pulau yang you nampak macam ada rumah lah semua. Macam mana dia menggunakan konsep ketepatan nak gerak pergi ke sana tu, maksudnya nak ke pulau sana tu. So dia nak kena buat rakit. Tak ada kaitan dengan kita punya tajuk. Dia nak buat rakit ke kan, macam mana nak make sure dia floating ke, macam tu lah lebih kurang lah. Tapi kalau floating lagi kan dia cakap dia apa pula kan. Itulah floating banyak faktor. Kita ada yang ruang udara semua kan. Dia tak masuk pasal ketepatan pula dah. Ataupun macam mana nak terapungkan telur tadi yang tenggelam kan, kita bagi dua cawan tadi. Senang. Balik. Kan ada satu terapung, satu tenggelam. Itu why not kata okey sekarang situasi dia teacher bagi yang terapung tadi teacher nak dia naik juga. Tu je. Kan? Okay. So kita nak buat macam ni. Murid diberikan murid ketua kumpulan 5 ke? Kumpulan 5 ni rasanya kumpulan Cikgu Ismi Tak masuk. Tak masuk lagi. Kena tutup kot. Cikgu minta tutup breakout room. Sebab nampak yang dah siap kumpulan 5 lah. Okey cikgu macam ni, memang hari ni kita memang tak sempat kan. Tapi sebenarnya, ni ada cikgu type kan. Sebenarnya kita nak proses tu. Sebab kalau cikgu pergi kursus pun apa yang cikgu boleh dapat daripada kursus kan. So yang ni yang kita nak cuba ketengahkan lah. Tentang 5E kan, maksudnya 6C tu ada. 6C tu ada bila cikgu buat RPH tu. Kumpulan 5 tak masuk lagi ke?
Kami. Masuk. Satu dah baru masuk. Okey, tak apa. Saya minta kumpulan 5 lah sebab masa pun dah agak lewat kan. Okey. So saya nak cikgu cerita yang cikgu tambah lah objektif pembelajaran cikgu. Okey, boleh mula? Wakil? Kumpulan siapa? Kumpulan 5? Bukan, kumpulan 5. Kan tak paparan tu dah kumpulan 5 kan. Tunggu ketua kami. Ketua siapa? Saya Mazni. Tadi Kak Zakirah nak. Okey, Saya ingat Kak Zainab present. Okey. Untuk kumpulan 5 kami diberi tajuk kesan daya. Okey, apa yang kami tambah di sini objektif pembelajaran kami relatekan dengan sains tingkatan 3. Okey, kemudian kami cipta objektif mengelas dan menyelesaikan masalah tuas berdasarkan kedudukan fulcrum, beban dan daya dalam kehidupan seharian melalui kaedah 5E dengan tepat. Okey. Kemudian jenis inquiry yang akan kami gunakan ialah inquiry terbuka dan kaedah pentaksiran yang akan digunakan ialah pemerhatian dan lisan. Alright. Okey. Okey, yang ni cikgu guna tak? Okey. Sambung. Okay, next, kemudian ni ialah DSKP daripada tingkatan 3 lah. Okay, yang mana standard kandungan yang dipilih ialah 7.1 tenaga kerja dan kuasa. Kemudian standard pembelajaran ialah untuk menghubung kait kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Okey. Okay, next. 5E cikgu. Okey, di fasa 5E di bahagian pelibatan kami nak tayangkan dulu video Lord of the Ring ni ialah link video lah. Okey, untuk kita jana persoalan. Okey, sebab murid ni bila untuk aktiviti ni dia sebenarnya untuk mencipta katapak. Okey, kemudian daripada persoalan daripada video yang kita lihat, kita terus pergi kepada penerokaan di mana dalam aktiviti penerokaan ni murid akan mencari maklumat untuk mereka cipta katapak secara sendiri sebab kita nak gunakan inquiry terbuka. Okay, so murid akan cari maklumat, kemudian dia akan membuat lakaran, kemudian dia akan buat model prototype katapak dia sendirilah. Okay, kemudian di bahagian penerangan, murid dah ada model, dia akan terangkan dan dia hubung kaitkan dengan konsep sains yang akan digunakan. Okay, kemudian di bahagian pengembangan, murid buat uji lari serta kumpul data berapa jarak, berapa beban yang dia gunakan. Kemudian mengaplikasikan idea katapak ni dalam pengiraan kuasa, kerja dan masa. Okey, yang ni adalah di SKP tingkatan 3 yang kita gabungkan. Okey, kemudian di bahagian penilaian, murid menilai kelebihan dan kekuatan katapak masing-masing. Kemudian dia buat penambahbaikan lah seandainya ada kekurangan pada katapak-katapak yang mereka hasilkan. Itu saja dari kumpulan 5. Okey, sebab masa dah agak lewat kan, saya tak buka lah pada kumpulan untuk berbincang kan. Okey, saya terus dulu. Okey, saya nak buat sikit penambahbaikan tentang fasa pengembangan dan penilaian. Fasa pengembangan ni sebenarnya cikgu, maksudnya dia dah buat dah. Maksudnya dia dah uji kan. Okey, pengembangan ni sebenarnya dia sini dia buat penambahbaikan. Dia buat penambahbaikan ataupun dia cuba kaitkan catapult dalam situasi sebenar. Kalau tengok sini dia buat uji lari catapult dan mengumpul data ni, sepatutnya benda ni duduk di fasa penerokaan. Okey, maksudnya Cikgu Nasia boleh update, boleh ni refresh. Dia baru masuk tadi tu. Tak apalah, nantilah cikgu ni kita kira hal ni dulu Okey, tak apa, tak apa. Kan? Okey, tak apa. Maksudnya sebab dia uji, dia pasti pasal penerokaan kan? Ya, dia sepatutnya dia dah buat lakaran, dia uji di situ. Penerangan ni dia dah mula explore, dia dah mula boleh elaborate. Okey, macam cikgu buat tu kan, cikgu buat kereta tu, cikgu dah uji, cikgu dah ada data, lepas tu cikgu penerangan tu cikgu terang, betul tak? Masuk pengembangan ni sekiranya cikgu nak buat penambahbaikan pada produk tu. Okey, boleh faham tak? Ataupun macam tadi, cikgu nak cuba kaitkan catapult dalam kehidupan sebenar ni, kat mana ni? Cikgu maksudnya kat situ. Kat situ kita enrichkan pengetahuan pelajar tu. Kita nak dia ke dalam dunia sebenar. Ada dua lah, sama ada buat penambahbaikan ataupun kita masukkan
kita linkkan produk tu dengan situasi sebenar. Macam tadilah saya sebut kan, maksudnya bila kita buat pendulum tu kita cuba kaitkan, maksudnya kat sini kita fasa ni lah, kaitkan dengan di mana dalam dunia sebenar menggunakan konsep bandul tu, maksudnya grandfather clock. Cikgu faham tak? Okey, penilaian ni maksudnya macam mana cikgu buat penilaian? Bukan murid menilai kelebihan dan kekuatan katapult ni, maksudnya sebenarnya dia masa sinilah dia boleh, penerokaan tu pun dia dah boleh dah nampak kan, pengembangan tu dia dah tahu bila dia test kereta tu ada kelemahan, maksudnya dia buat penambahbaikan kat sini. So penilaian ni maksudnya fasa ni macam mana kita nak menilai, mentafsir budak, sama ada melalui rakaman video ke, itu macam mana kita mentafsir menggunakan rubrik yang kita sediakan. Faham tak cikgu? Itu sebenarnya. Okey, tu saya rasa takat tu saja. Saya tak boleh tengok semua, nanti saya tengok kemudian. Jadi saya nak setiap kumpulan ni kita masih ada pembelajaran kediri waktu petang, cikgu lengkapkan. Okey, boleh cikgu? Okey, boleh Puan. Terima kasih. Okey. Sekejap. Okey, masa ni untuk ni memang agak lama sikit lah. Saya minta maaf lah Puan Nurmi tu. Okey, so saya nak tunjuk ini ialah rujukan yang disediakan oleh pusat STEM yang ada dalam Google Drive tu. So inilah topik saya, tak ada lah kan, takat ni saja. So saya mohon maaf sebab mengambil masa, tapi saya rasa biarlah masa tu terlebih tapi cikgu faham apa yang cikgu nak buat dan cikgu boleh aplikasikan di sekolah masing-masing. Okey, sekian, terima kasih. Saya ambil terus ya Puan Asia. Ya. Baik, terima kasih Puan Asia. Okey. Baik, sebelum saya teruskan slot saya, Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Okey lagi? Masih okey lagi? Okey. Semua pakat tutup kamera kan, tak tahulah macam mana ya. Dan saya yakin Alhamdulillah okey. Okey. Masih okey, setia bersamamu. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan kecewa. Saya rasa ramai kecewa sebab tak berjaya nak bentangkan RPH tadi ya. Tak apa, saya nampak ramai yang buat, cuma kita kesuntukkan masa. Baik, sebelum saya teruskan pada slot saya pada tengah hari ini. Okey. Saya nak tanya 2 soalan. Saya tak mau tanya volunteer, saya terus nak tuju pada kumpulan